Insiden go-kart, keluarga sedia saman pihak yang bertanggungjawab. Amaran keras pihak salah guna kuasa urusan pengagihan tanah. Dan juga Eskom siasat kemungkinan ada kebocoran maklumat atau kelemahan sistem. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ini N5 30 September 2016 bersama saya Farhatul Aisyati Osman. Dan untuk lintas langsung negeri-negeri, kita akan bersama Jovinia Jim di Sabah, kemudian ke Kelantan bersama Syazwani Syakiri. Selepas itu bersama Nur Jauna Abdullah di Sarawak dan akhir sekali bersama Muhammad Sofian Mansur di Negeri Sembilan. Teruskan bersama N5. Syukur Alhamdulillah anak saya selamat. Hanya itu yang mampu diucapkan Nur Haluzah Ahmad, ibu mahasiswa Malaysia yang dilaporkan hilang di Perancis sejak Jumaat lalu. Selepas anaknya Nur Syakinah Naim, 19 tahun, telah ditemui dalam keadaan selamat. Nur Syakinah dilaporkan akhirnya pulang ke rumah sewanya semalam. Nur Haluzah, 43 tahun, ketika ditemui di kediamannya di Kampung Masjid Tikam Batu, Sungai Petani, turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendoakan keselamatan anaknya. Syukur Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih lah untuk semua. Bagi semua pihak lah. Juga terima kasih lah. Kami sekeluarga ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tapi macam maksud sendiri dah bercakap dengan Ayu sendiri kan belum? Dah cakap dah. Dia cakap Sakinah dah selamat. Yang tu je lah. Tapi tak sempat cakap dengan Sakinah? Tak lagi dah sebab dia ada di balai polis. Oh. Kan, bukan susah. Masalahnya mahal dia kata. Lepas tu dia beli banyak. Kalau dia tak nak belajar sana mungkin dia tak beli semua-semua tu, dia balik hari tu, dia balik raya tahun kan baru ni. Mungkin dia kata dia tak mau dah belajar sana, tapi happy, tak ada masalah apa. Tu kita pun tak tahulah kan apa masalah dia yang sebenarnya. Itu je lah. Sementara itu, menurut bapa pelajar berkenaan Naim Awang, 46 tahun, berita gembira tersebut disampaikan sendiri pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang menghubungi beliau tengah hari semalam. Bagaimanapun, maklumat lengkap mengenai penemuan anak perempuannya itu tidak diperincikan. Polis Langkawi pula berjaya menemui seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun dan adik perempuannya 7 tahun yang melarikan diri dari rumah bapa saudara mereka di Perumahan Kedah. Muhammad Fikri Said Alauddin dan Siti Aisyah dijumpai di bangunan terbiar di kawasan Tiara bersama ibu mereka yang terbabit penyalahgunaan dadah. Menurut bapa saudara dua beradik itu, Zamri Sulaiman, mereka keluar dari rumahnya di Perumahan Kedah kemarin dan tidak pulang. Dia kata pergi kedai. Lepas tu tunggu sampai malam. Tak balik-balik pun. Kata mesti lari dah. Sebelum ni ada pernah lari tak masa duk jaga? Sebelum ni keluar juga dia biasa lari juga. Ibu saudara mereka membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi pada 28 September pada pukul 2.20 pagi mengenai kehilangan dua beradik itu setelah usaha mencari gagal. Sebab awal itu keluar mencari dah sampai pukul 8 balik kerja sampai rumah. Abang kata mamak buat pelari adik dia pula kot pergi kat mak dia. Lepas tu kita keluar cari dengan member sampai ke 2 pagi kot lah. Putus asa kan. Lepas tu buat report dah. Lepas tu buat report, kita keluar cari pula sampai ke 7 pagi. Tak jumpa. Muhammad Fikri berkata dia dan Siti Aisyah keluar rumah untuk mencari ibu kandung yang dirindui setelah sekian lama tidak berjumpa. Cari mak. Ya. Sebab mak tak nak balik kau? Dah lama tak jumpa mak. Lepas tu dapat jumpa lah. Lepas tu dalam selepas keluar pada rumah tu Balik sini terakhir. Balik sini mana?
Bukan main kat mak tu. Main kat mak. Memang tahulah mak duduk kat mana. Kami cari. Pakai cara macam tu je. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Langkawi, Dr. Che Ghazali Che Awang memaklumkan hak penjagaan sementara Muhammad Fikri dan Siti Aisyah diserahkan kepada bapa saudara dan ibu saudara mereka. Manakala tindakan mengikut saluran undang-undang akan diambil terhadap ibu mereka agar dapat menjalani proses pemulihan dengan sempurna. Saya akan saman jika tindakan itu untuk keadilan. Itu kenyataan isteri mangsa insiden rempuhan go-kart yang meragut nyawa Izwan Isa 38 tahun dan anak perempuannya Nur Zulaika 5 tahun. Siti Suhaiza Seman menegaskan beliau bersedia menyaman pihak bertanggungjawab bagi menuntut keadilan atas kematian suami dan anaknya. Bagaimanapun, beliau menegaskan tindakan itu bukan untuk membalas dendam atau membenci mana-mana pihak tetapi sebagai pengajaran supaya kejadian tersebut tidak berulang. Tambahnya lagi, tindakan saman itu bukan keutamaan beliau ketika ini dan tindakan sedemikian hanya akan diambil sekiranya medium tersebut membolehkan beliau menuntut keadilan atas kematian suami dan anaknya. Saman tu saya tak terfikirlah. Tak terfikir lagi sekarang. Cuma saya minta keadilan. Kalau keadilan kata perlu saman, saya akan saman. Tu je. Saman ni bukan untuk marah atau benci dekat orang. Tapi saman ni untuk pengajaran je lah. Supaya apa-apa program selepas ni, keselamatan diutamakan. Kita orang awam ni memang naif, memang daif tentang keselamatan. Apalagi benda baru di tempat kita kan. Beliau ditemui media di kediamannya di Indra Mahkota, Kuantan. Sementara itu, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib yang turut menziarahi isteri mangsa berkata pihaknya akan membantu menyegerakan pembayaran pencen Allahyarham Izwan sebanyak RM2,000 sebulan bermula Oktober ini. Beliau turut menyerahkan sumbangan per keso sebanyak RM1,500 bagi pengurusan jenazah. Manakala pembiayaan perubatan anak sulung mereka, Is Daniel 7 tahun yang turut cedera dan kini masih dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afsan HTAA Kuantan turut dibantu. Dalam kejadian itu, mangsa penyelia di sebuah kilang di kawasan perindustrian Gebeng beserta 2 anak yang menonton perlumbaan go-kart terbabas semasa menonton perlumbaan itu. Mahkamah Tinggi Georgetown menetapkan 6 Disember depan sebagai tarikh pengurusan kes membabitkan pertuduhan rasuah ke atas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan seorang ahli perniagaan Pang Lee Kun. Hakim Datuk Hadariah Said Ismail menetapkan tarikh berkenaan bagi pihak pembelaan menyemak dan menyeragamkan dokumen berkaitan pertuduhan terbabit yang mengandungi kira-kira 13,000 muka surat bagi memudahkan prosiding perbicaraan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Masri Muhammad Daud dan Muhammad Dusuki Mokhtar. Guan Eng, 56 tahun, diwakili Peguam Hobin Sing Dio, sementara Pang Lee Kun diwakili Peguam Hisham Teh. Pada 30 Jun lalu, Guan Eng mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan rasuah berhubung penukaran status tanah daripada zon pertanian kepada zon perumahan serta pembelian lot tanah dan banglo di bawah nilai pasaran. Bagi pertuduhan pertama, Guan Eng dituduh menggunakan kuasa sebagai Ketua Menteri berhubung perbincangan zon semula tanah di lot 436 dan 437 daerah Barat Daya kepada Magnificent Emblem Semberhad pada 18 Julai 2014. Mengikut pertuduhan kedua, Guan Eng sekali lagi didakwa menyalahguna kuasa sebagai Ketua Menteri untuk mendapatkan sebuah rumah banglo di Jalan Pinhon dengan harga RM2.8 juta sebagai balasan, sedangkan nilaian semasa hartanah itu adalah RM4.2 juta. Beliau didakwa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Dan Seksyen 165 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Sementara bekas pemilik banglo itu, Pang Likun 44 tahun turut mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan bersubahat bagi membolehkan Lim mendapat faedah tersebut. Dia didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 165 Kanun sama yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, berlaku sedikit kekecohan di antara kedua-dua pihak penyokong yang berkumpul di luar perkarangan Mahkamah Tinggi Georgetown pagi tadi. Lebih 300 penyokong dari kedua-dua pihak mula berkumpul seawal jam 8 pagi. Ketua Polis Daerah Timur Laut, SCP Mayor Farid Al-Atrash Wahid, pihaknya mempunyai kekuatan anggota secukupnya untuk mengawal keadaan. Penyokong diminta tidak menimbulkan sebarang kekecohan ketika prosiding di mahkamah sedang berjalan. Di masa akan datang, saya minta kerjasama daripada penyokong-penyokong daripada kedua pihak untuk tidak menimbulkan sebarang kekecohan ketika memberi sokongan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan seorang anggota polis wanita membela diri terhadap pertuduhan tidak memberikan sebarang maklumat berkaitan kumpulan pengganas kepada pihak berkuasa. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Korporal Jusnina Wati Abdul Ghani pada akhir kes pendakwaan. Pendakwaan berjaya membuktikan Jusnina Wati mempunyai pengetahuan bahawa ada seorang individu hendak ke Syria pada 12 November 2014 tetapi tertuduh tidak memberi apa-apa maklumat kepada pihak polis mengenai perkara itu. Hakim menetapkan 10 November untuk tertuduh membela diri. Jusnina Wati yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya didakwa dengan sengaja tidak memberi sebarang maklumat berkenaan kesalahan yang dipercayai berkaitan perbuatan keganasan di pejabat IPD tersebut di antara Ogos 2015 dan Mac 2016. Polis wanita itu dituduh mengikut Seksyen 130M Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seorang pegawai polis berpangkat Inspektor Suryati Muhammad Syafiee dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM20,000 atas tuduhan menerima rasuah RM4,000 3 tahun lalu. Sementara itu, seorang lagi pegawai polis ASP Ravintaran Selvarajah yang turut didakwa bersama Suryati bagi pertuduhan menerima rasuah diarah membela diri dan membayar jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Rahman membuat keputusan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kedua-dua tertuduh didakwa bersetuju menerima RM4,000 daripada seorang wanita, Nurulizan Yahya, bagi melepaskan suaminya, Shosio Chongga Arman, warga Cameron yang disyaki terlibat kes samun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di bilik pejabat tingkat 3 bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields, Balai Polis Petaling jam 1 tengah hari pada 22 Januari 2013. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Norazah Kasran mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Pasukan Keselamatan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom sedang menjalankan siasatan berhubung punca penculikan di kawasan itu yang berkemungkinan ada pihak mendedahkan maklumat berhubung kaedah operasi. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Dr. Zulkifli Mohammad Zain menegaskan pihaknya akan mengkaji dan menilai perkara itu sekiranya berlaku kebocoran maklumat mahupun kelemahan sistem. Ujar Tan Sri Dr. Zulkifli, beliau tidak menolak malah bersetuju dengan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini mengenai kemungkinan tersebut. Berhubung kejadian culik membabitkan seorang pemilik bot nelayan di perairan Semporna Sabah 27 September lalu misalnya, terdapat banyak faktor kebetulan berlaku dalam insiden penculikan itu. Dan macam mana pada hari yang sama, pada tempat yang sama, pada waktu yang sama, pihak yang melakukan penculikan itu
pun berada di kesempatan itu. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Serah Terima Tugas Panglima Angkatan Bersama dan Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai-Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Ibu Negara. Katanya pihak berkuasa Eskom akan menjalankan pemantauan terhadap bot-bot nelayan bagi memastikan mereka mematuhi arahan untuk memasang sistem pengesanan automatik AIS pada bot masing-masing. Baik, untuk perkembangan berita dari Sabah, kita bersama Jovinia Jimla. Jim, silakan Jovinia. Baik, terima kasih Farhatul. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usahawan Bumiputra Sabah digesa menghasilkan lebih banyak produk berkaitan makanan tradisi pelbagai kaum di negeri ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata, usaha itu dapat memberi pulangan baik dan merupakan salah satu cara menarik pelancong asing. Saya lihat pelancong-pelancong daripada luar negara ini, bila dia datang, dia tidak suka makan makanan daripada negara asalnya. Mereka suka makan makanan tempatan. Jadi ini satu peluang. Makanan, saya bagi ambil satu contoh, makanan sagu, omboyat. Pelancong-pelancong daripada luar negara bukan setakat makan, tetapi mereka mau mencuba membuat benda-benda tersebut. Dan mereka sedia untuk berapa kita kena charge untuk membuat satu bisin omboyat itu. Kadang-kadang dia membayar dalam bentuk dolar dan juga duit yang lebih tinggi lah. Datuk Kamarlin yang juga wakil rakyat Lumadan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan bengkel e-usahawan #YouCanDoIt di Beaufort. Beliau yakin bengkel ini dapat membantu usahawan untuk lebih kreatif dalam perniagaan mereka melalui pemasaran dalam talian. Sementara itu, peserta yang ditemui teruja dapat menambah ilmu perniagaan dalam talian melalui bengkel tersebut. Saya dapat upgrade diri saya sebab boleh melalui online bisnes. Selama ni saya bisnes yang biasa-biasa sajalah, kampung-kampung kan. Jadi sekarang saya dapat upgrade diri saya, buka berniaga dalam online. Saya dapat ilmu pengetahuan di mana kami boleh menambah ilmu dalam bisnes online, di mana selama ini kami mempunyai bisnes untuk offline saja. Di mana hari ini kami boleh mendapatkan ilmu di mana boleh memperkembangkan bisnes kami, iaitu ikan masin kembura yang boleh didapati di kampung Lubuk Western. Seramai 86 peserta, kebanyakannya usahawan tempatan menyertai bengkel sehari ini anjuran Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan kerjasama Telekom Malaysia Berhad. Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu bukan sahaja berperanan sebagai pusat perkhidmatan kesihatan, malah merupakan pusat latihan kemahiran dan kepakaran bertaraf dunia dalam pelbagai aspek kesihatan, termasuk bidang gastroenterologi. Pengarah Kesihatan Sabah Dr. Christina Rundi berkata, ke arah itu HQE komited menganjurkan bengkel dan latihan berkaitan bidang berkenaan dengan kerjasama pakar-pakar luar negara. We can't send all these people overseas, one thing, and then we are also addressing our own needs, you know what I mean? So that has got that advantage of actually addressing local needs. That's why if we send overseas, we might not be able to get this number of people trained over the number of years. Dr. Christina menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan bengkel EndoQE 2016, latihan praktikal ultrabunyi endoskopi dan pembuangan batu hempedu di Kota Kinabalu. Setakat ini, bengkel tersebut telah berjaya melatih 463 jururawat endoskopi dengan 20% daripadanya merupakan peserta dari Sabah. Sementara itu, pengerusi penganjur EndoQE 2016, Datu Dr. Jayaram Menon memberitahu, bengkel ini antara medium terbaik untuk pakar dalam bidang berkenaan melatih kemahiran mereka. Every year we produce a certain number of gastroenterologists, and these gastroenterology trainees have to undergo a 4-year training program. So workshops like these are all a very important part of their training.
Bengkel Indo QE 2016 yang merupakan anjuran bersama EU-US Task Force Asia Pasifik dan Unit Endoskopi HQA turut disertai pakar-pakar endoskopi dalam dan luar negara iaitu Profesor Dr. Adrian Saftoy dari Romania, Dr. Nam Kyu Nguyen, Australia dan Dr. Ryan Ponudarai, Dr. Sharmila Sachitanandan serta Krishnan Rahman dari Malaysia. Konsep kepimpinan dan kerjasama perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda sejak peringkat sekolah lagi bagi memastikan potensi golongan berkenaan terus berkembang dan berketerampilan untuk memimpin negara pada masa hadapan. Ketua Unit Kokurikulum Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kolonel Kadet Remaja Sekolah KRS, Ahmad Zulfakur Darusa berkata, ke arah itu Kementerian Pendidikan telah menggariskan Pelan Pembangunan Negara 2013-2025 yang bukan sahaja menekankan kejayaan bidang akademik semata-mata, malah pelbagai aspek penting lain. Usaha tersebut termasuklah penganjuran perkemahan KRS yang bertujuan meningkatkan disiplin, kemahiran kendiri dalam aktiviti berkumpulan, kemahiran bersosial dan semangat perpaduan pelajar. Beliau berucap merasmikan penutupan perkemahan kadet remaja sekolah KRS, Institusi Pendidikan Agama Peringkat Kebangsaan Zon Sabah 2016 di Kem PLKN Wawasan Kampung Ovai Papar. Perkemahan ini menyaksikan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limawan dinobatkan sebagai kontingen terbaik, manakala Ketua Pelatun Terbaik Lelaki dan Wanita masing-masing milik Fikrullah Rusli dan Nur Sahayana Wahida Muhammad Yasir. Kami belajar tentang mendapati masa, selalu bekerjasama dan selalu saling tolong-menolong lah, tolong cikgu untuk urus aktiviti. Harapan saya bila kami dapat ikut lagi Kem PLKN Wawasan ni, kami akan buat yang terbaik. Perasaan saya agak gembira lah, tapi sedikit terkejut sebab tiba-tiba dapat ketua pelatun terbaik ni kan. Pada mulanya pun kami tidak sangka kami dapat. Selama berada 3 hari 2 malam di sini, saya mendapat banyak pengalaman, antaranya kita dapat bekerja sama, semangat berpasukan, ramai kawan dari sekolah-sekolah lain. Ya, dapat belajar berdikari, menguatkan fizikal dan mental. Perkemahan 3 hari 2 malam ini melibatkan 340 pelajar dari 9 buah sekolah menengah kebangsaan agama dan sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negeri. Baiklah, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia langsung dari Sarawak sebentar tadi. Baik, persiapan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan menghadapi musim tengkujuh di Kelantan menjadi fokus berita dari studio berita RTM di Kota Baru. Untuk itu kita berlintas langsung bersama-sama Syazwani Syakri. Silakan Syazwani. Terima kasih rakam nyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan membuat persiapan menghadapi banjir kali ini sejak awal tahun lagi. Anggota dan logistiknya boleh digerakkan pada bila-bila masa. Ikuti laporan yang disediakan Majidah Ismail. Setakat ini terdapat 1,030 anggota APM di seluruh negeri lengkap dengan logistik menyelamat penduduk termasuk 20 ambulan dan 30 bot. Bagi memastikan mental dan fizikal anggota APM bersedia menempuh kemungkinan banjir besar kali ini, mereka sudah dilatih sejak awal tahun. Kita mengadakan pandu uji bot yang kita ada di Kelantan ini. Itu termasuk juga bot-bot daripada APM sendiri dan bot-bot yang diberikan oleh pihak agensi pengurusan bencana negara ataupun NADMA lah. Dalam temubual eksklusif dengan RTM di Pusat Operasi APM Kota Baru, Zainuddin berkata, bagi memastikan operasi menyelamat berkesan, pihaknya melantik 90 ketua kampung sebagai ketua komuniti pasukan tindak balas atau SIDAT di daerah masing-masing. Mereka itu akan bertindak lebih awal apabila berlaku banjir sementara menunggu bantuan tiba. Dalam pada itu, penduduk terutama mereka yang tinggal di kawasan rendah diingatkan supaya memastikan segala dokumen penting disimpan di tempat yang selamat dan mudah dicapai sekiranya kediaman mereka dinaiki air.
Mereka juga digalak menyediakan beg kit yang mengandungi peralatan pertolongan cemas serta makanan asas untuk bekalan sementara menunggu bantuan tiba. Kampung Mandi Urai Lama antara kawasan yang paling teruk terjejas berbanding lain daerah ketika bah kuning membadai negeri ini 2 tahun lalu. Namun bagi penduduk, peristiwa pahit itu masih segar diingatan kerana hampir seluruh kampung ditenggelami air akibat limpahan Sungai Lebir yang naik mendadak. Kesan bah kuning masih boleh dilihat melalui keadaan rumah yang dihanyutkan arus deras selain kenderaan, pakaian dan perabot. Lebih teruk lagi apabila infrastruktur lain termasuk jalan raya dan jambatan rosak teruk. Begitu juga debu tebal daripada lumpur yang dibawa arus Sungai Lebir ini masih menyelaputi rumah penduduk. Ramla Awang, Jarah Awang Teh dan Umi Kalsum Muhammad Zain antara ratusan penduduk kampung ini yang terkesan akibat musibah tersebut. Menurut mereka, kesan trauma masih lagi melekat di jiwa. Malah perasaan sayu kehilangan banyak harta benda ketika itu menjadi nostalgia paling perit untuk dikenang. Rumah lah gitu. Sipir-sipir hak mana ada letak-letak barang kak. Kalau air sekat pinggir datang rumah kan. Turun lagi. Tinggal lah. Bawa hak mana kita nak bawa. Bawa ke limut selah, tikas, bidang. Nak bawa ke apa banyak-banyak. Bahagia tahu lah tu moga ada sikit-sikit lah. Moga habis dah hanyut dah kak kata. Tak banyak dah bahagia. Tak banyak dah lah kak habis kak. Kalau boleh kak nak sipir-sipir nak cari lori orang biar dia pindah lah. Pindah mana tahu lah tempat tinggi-tinggi. Tapi kalau boleh kita tak asing lah. Kalau boleh tak asing lah. Kalau boleh kak, ni tak tu jauh lah kata. Perik sangat-sangat dah cik. Bila kita tengok air tu kan dia jadi rasa tu mari timbul. Dengan fobianya, dengan rasa sebok nak menangis. Tengok sebelah sana nak lari kok mana, tengok kat alik ni nak lari kok mana. Mari mikir mula, feedback balik mula. Banjir dulu lagu mana kita nak lari. Dia kan benda tu jauh lagi tapi bila kita tengok air tu besar ya baru bukannya air tu dalam pun. Ingat trauma tu jadi ada. Trauma tu memang ada. Bah kuning yang melanda Kelantan pada Disember 2014 mencatat kerugian infrastruktur dan aset awam bernilai 200 juta ringgit. Itu tidak termasuk kerugian yang dialami orang persendirian dan perniagaan. Sementara itu, Pasar Besar Kuala Krai antara puluhan bangunan yang tenggelam ketika banjir besar melanda pekan Kuala Krai. Pasar yang menjadi nadi bagi penduduk hampir tenggelam keseluruhannya di badai bah kuning menyebabkan kerugian kepada peniaga yang sudah berniaga di situ sejak lebih 30 tahun lalu. Kini, selepas dibaik pulih, peniaga meneruskan perniagaan mereka seperti biasa walaupun pada awalnya mereka terpaksa mengeluarkan modal yang banyak. Menurut peniaga, pengalaman banjir 2014 meninggalkan kesan pahit kepada mereka dan bagi menghadapi banjir akan datang, mereka sudah mempunyai perancangan lebih awal. Ni kalau banjir tak belilah barangnya. Beli buat gapo lagi? Dok. Kalau kita kalau tahu tak berani belilah. Ni. Aku mari pula habis licin pula barang kita. Ada dah sikit-sikit. Sedia gitu-gitulah. Takut-takut jadi banjir pula kak. Ni kena cadai-cadai ke apa. Kalau boleh tak usir lah dok. Kalau boleh tak usir. Banjir-banjir ni. Baik pergi kalau. Muka banyaklah rosok-rosok barang-barang kena beli baru belaka. Jadi kena start baru mula lah. Barang-barang start mula-mula. Minta jah lah kalau kena sepuluh mula-mula ada orang minta lah. So, tak boleh nak bayar ke lah. Nak banjir dulu. Sebab kita duduk kerja tu kita boleh nampak. Air setara mana. Sebab kita duduk sewa pergi rumah anak kerja tu. Kita duduk cekak atas tu kita nampak air. Air kuat mari. Trauma dah. Trauma dah. Baru-baru tu rasa lah. Jadi sekolah terkena lah. Jadi kita makan kurang. Ketika banjir besar pada hujung tahun 2014 itu, Pekan Kuala Krai lumpuh sama sekali kerana hampir 80% jajahan itu tenggelam. Walaupun hampir 2 tahun Kelantan ditimpa musibah banjir besar atau lebih dikenali sebagai bah kuning, namun trauma, perasaan takut dan bimbang akan musibah itu bakal berlaku lagi tahun ini. Walau bagaimanapun, penduduk Kelantan telah bersiap sedia dari awal untuk menghadapi sebarang kemungkinan menghadapi banjir besar kali ini. Majlis Ismail dan Jurukamera Muhammad Salim Zabani melaporkan untuk TV1. Paparan itu mengakhiri fokus berita dari RTM Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.
Baik, Syazwan Syakri langsung dari Kelantan. Terima kasih untuk laporan tersebut. Atlet yang beraksi dalam Tamasya Olimpik dan Paralimpik di Rio terus-menerus menerima penghargaan daripada seluruh rakyat Malaysia, khususnya barisan pemimpin tertinggi negara. Hari ini, satu lagi majlis penghargaan Wira dan Wirawati Negara dianjurkan oleh UMNO dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan. Untuk laporan penuh, kita bersama wartawan Syafiq Syukri Jalil. Silakan. Terima kasih kepada rakan setugas yang berada di Angkasa Puri. Saya kini masih berada di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC dan bersama dengan saya sekarang ini dua atlet luar biasa, dua insan yang cukup hebat yang telah berjaya mengharumkan nama negara di Tamasya Paralimpik 2016 di Rio. Bersama saya sekarang inilah Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dan Muhammad Ziad Zulkifli. Jadi saya tak tahu nak mulakan dengan siapa dulu. Saya nak mulakan dengan Muhammad Ziad saya kira. Okay, Ziad, boleh kongsikan pada hari ini apa perasaan menerima terus-menerus diberi penghargaan daripada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pemimpin tertinggi negara? Ya, firstly saya nak berterima kasih kepada UMNO yang menyediakan penghargaan beginian. Saya sampai sekarang saya masih terharu, terasa terharu. So saya rasa ini adalah penghargaan antara terbesar saya rasa. So daripada balik sampai sekarang penghargaan tak putus-putus daripada semua penyokong dan pihak-pihak. Saya amat terima kasih. Alhamdulillah. Dan kepada Muhammad Rizwan sendiri merupakan pemenang pingat emas dalam acara 100 meter. Apa perasaan Rizwan hari ini terus-menerus mendapat sumbangan dan juga sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pemimpin tertinggi negara? Saya dapat Terima kasih Rizwan. Dan mungkin selepas ini akan terus diberi penghargaan. Okay, Ziad, boleh cerita sikit macam mana detik ketika pertama kali menjejakkan kaki ke tanah air selepas berjaya memenangi pingat emas hari itu? Okey, sebenarnya sangat tak menyangkakan sambutan yang sangat meriah daripada semua pihak. Saya sangat terharu dan sangat bangga sebagai rakyat Malaysia dapat mengharumkan negara. Bila saya mendengar ada jemputan untuk kami, tapi jangkaan saya cuma jemputan seperti biasa. Dan apabila saya sampai ke KLIA dan saya menjaga kaki ke Bunga Raya, saya rasa sambutan itu sangat-sangat meriah. Sampai saya rasa terharunya saya rasa macam nak mengalir air mata sekali. Macam saya mendengar lagu negaraku tu sekali lagi, saya rasa sangat terharu. Dan berterima kasih kepada yang selalu memberi doa dan memberi ucapan untuk berjaya. Kami akhirnya membawa balik satu sejarah untuk negara. Okay, Rizwan sendiri tahun depan mungkin ada acara sukan para selepas itu Olimpik 2020 di Jepun. Apa sasaran Rizwan lepas ni? Paralimpik di Jepun nanti. Dapat InsyaAllah. Terima kasih kepada Muhammad Ziad Zulkifli dan Muhammad Rizwan Muhammad Puzi yang telah sudi bersama dengan saya sekarang ini. Dan itulah tadi pencapaian yang cukup membanggakan, terus-menerus diberikan penghargaan oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya pemimpin tertinggi negara. Oleh itu, sekian saja laporan saya Syafiq Syukri Jalil. Untuk waktu ini kita kembali ke Angkasa Puri bersama rakan setugas. Terima kasih. Soal pembangunan dan kebajikan untuk rakyat Kelantan tidak pernah dipinggirkan. Ini terbukti apabila Kerajaan Persekutuan telah meluluskan dana wang ehsan berjumlah 20.3 juta ringgit kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat di negeri itu keluar dari kelompok kemiskinan. Kebanyakan projek-projek ialah
berbentuk rakyat sentrik. Contohnya membaiki surau, masjid, membina jalan, membina jambatan, mengajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Semuanya untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kehidupan rakyat Kelantan. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran pelaksanaan projek Dana Wang Ehsan Negeri Kelantan kepada MAIK. Sementara itu, MAIK memberikan tumpuan kepada 3 bentuk pembangunan. Timbalan yang dipertuanya Dr. Nik Muhammad Azlan Abdul Hadi berkata, antara 3 pembangunan yang diberi tumpuan adalah pendidikan, modal insan dan infrastruktur. MOF dia bagi 20.3 juta. Saya bagi separuh dulu, 10 juta ini untuk melihat progres lah. Jadi sekarang projek-projek itu rancang berjalan dan insya-Allah lah apabila kita dah buat pembayaran dalam masa sebulan 2 lagi, saya sangat yakinlah kalau kita dengan ucapan KSP tadi, so dia akan tambah lagi 10.3 juta untuk melengkapkan 20.3 juta yang akan diberi pada tahun ini. MAIK sudah menerima 10 juta ringgit dan baki selebihnya apabila kerja-kerja sudah dijalankan. Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra sebelum ini mahu taraf pendidikan menjadi keutamaan. Baik, seterusnya untuk perkembangan berita dari Sarawak pula, kita terus sahaja berlintas langsung bersama rakan penyampai Nur Jauna Abdullah. Silakan, Jauna. Terima kasih Fahatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Para graduan institusi pengajian tinggi dinasihatkan agar mendalami kemahiran dalam bahasa Inggeris dan ilmu teknologi agar lebih kompetitif di pasaran pekerjaan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata, 2 perkara tersebut amat penting kerana pembinaan tinggi pasaran pekerjaan kini ialah kepada pekerja yang menguasai bahasa antarabangsa itu agar tiada jurang dalam aspek komunikasi. Manakala menguasai ilmu teknologi pula dianggap sebagai satu keperluan pada masa akan datang memandangkan semua pekerjaan dalam apa jua sektor bergantung penuh kepada teknologi. Jelasnya para graduan yang tidak memiliki kedua-dua kemahiran tersebut akan menghadapi kesukaran untuk bersaing di pasaran pekerjaan yang semakin kompleks. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian dalam Majlis Pragraduan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Kota Semarahan di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah kepada graduan yang cemerlang dalam akademik dan sukan. Bilangan tenaga kerja mahir di negara ini perlu ditingkatkan dalam usaha mencapai wawasan negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020 nanti. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riyad Jaim, peratusan tenaga kerja mahir di negara ini masih rendah iaitu 28% sahaja. Jelasnya negara masih ketinggalan berbanding negara maju lain yang mempunyai peratusan tinggi tenaga kerja mahir, antaranya Jepun 60% dan Jerman 80%. Datuk Seri Richard Riyad berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis graduasi program SME at Unimas di Kota Semarahan. Seramai 16 usahawan dari perusahaan kecil dan sederhana PKS menerima sijil masing-masing dalam majlis tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Richard berkata PKS merupakan antara tonggak ekonomi dan penyumbang utama kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Tahun lepas, PKS menyumbang sebanyak 36% daripada keseluruhan KDNK negara. Tambahnya 97% daripada jumlah keseluruhan perniagaan di Malaysia adalah terdiri daripada kategori PKS. Di Sarawak terdapat kira-kira 44,000 PKS yang mewakili 7% PKS di negara ini. Bantuan kewangan berjumlah RM32,000 disalurkan kepada 32 pintu rumah panjang Indang Abuk di Selagoi Sungai Labang Sebauh yang musnah dalam kebakaran pada malam Rabu lepas. Bantuan disampaikan oleh Menteri Kemudahan Awam Negeri, Datuk Dr. Stephen Rundi Utom semasa melakukan lawatan ke rumah panjang tersebut. Turut serta dalam lawatan itu ialah Menteri Muda Kemudahan Awam, Elektrik dan Komunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi. Selain itu, penduduk rumah panjang ini juga turut menerima sumbangan sebanyak RM30,000 daripada timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Pihak lain yang turut memberi bantuan makanan serta keperluan asas kepada penduduk di rumah panjang tersebut ialah Pusat Khidmat Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP Bintulu, Pusat Khidmat PBB Sebauh serta Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Bintulu.
Setiap pengendali bahan kimia seperti merkuri hendaklah berhati-hati mengenai bahaya bahan itu selain ia perlu disimpan di tempat khas dan selamat. Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad berkata, sekiranya berlaku tumpahan merkuri, kawasan itu harus dikosongkan sementara menunggu ketibaan pasukan hazmat bomba yang terlatih untuk membersihkan tumpahan kimia tersebut. Nur Hisham berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas insiden tumpahan kimia merkuri di SMK Bako Kuching semalam dan di Klinik Kesihatan Julau baru-baru ini. Jelasnya merkuri konsentrasi rendah selalunya terkandung dalam kosmetik yang boleh menyebabkan pigmentasi hitam pada muka apabila diguna dalam masa panjang. Manakala 1 gram merkuri tulen atau kurang sekiranya dihidu atau diserap dalam badan boleh membawa maut. Dalam insiden di SMK Bako semalam, 4 pelajar tingkatan 1 sekolah itu tersentuh secara langsung dengan bahan kimia merkuri. Pasukan Hazmat Balai Bomba dan Penyelamat Terubanjaya dipanggil ke sekolah itu untuk menjalankan kerja-kerja nyah cemar ke atas semua pelajar terbabit yang dilaporkan dalam keadaan selamat. Manakala bagi tumpahan merkuri di Klinik Kesihatan Jula pula, pasukan Hazmat Bomba Bintangor turut dipanggil untuk membersihkan tumpahan kimia itu. Bomba Sarawak telah menerima 16 laporan tumpahan merkuri setakat September tahun ini. Sarawak kini menjadi sasaran sindiket love scam dan sehingga September tahun ini, lebih 50 orang wanita di Kuching telah tertipu. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Abang Ahmad Abang Julai mendedahkan pada Ogos lepas pihaknya merekodkan jumlah penipuan mencecah lebih RM400,000. Walau bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan identiti mangsa terbaru itu. Kebanyakan dia buat 30 plus atas atau 40 plus yang banyak wang. Itu dia pun tahu. Berkejaya. SCP Abang Ahmad itu media selepas menghadiri pimpinan bulanan IPD Kuching di Terubanjaya. Oleh itu, beliau menasihatkan agar wanita tempatan tidak mudah terpedaya dengan janji-janji manis lelaki tidak dikenali, terutama melalui internet. Jelasnya setakat ini pihaknya belum membuat sebarang tangkapan berhubung kes penipuan seumpama itu di Kuching. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Fahatul di Angkasa Puri. Baik, Nur Jauna Abdullah dari Sarawak, terima kasih. Seterusnya kita akan berlintas langsung di Negeri Sembilan untuk mengikuti tumpuan berita dari sana. Kita terus sahaja bersama Muhammad Sofian Mansur. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika dahulu mereka merupakan penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk menerus kehidupan, namun kini mereka berjaya mengubah masa depan. Segalanya bertitik tolak menerusi inisiatif JKM Negeri Sembilan melaksana 2 Years Exit Policy Program dan menjadi perintis mengubah persepsi masyarakat. Laporannya bersama Siti Zainab Abdul Syukur. Di Kuala Pilah, status OKU tidak menghalang Nur Zaidah Abi Rahman untuk menjalankan perniagaan kedai makan dan jahitan melalui geran pelancaran yang diperoleh. Mengalami kemalangan pada 2010 menyebabkan dia cedera parah di bahagian kaki dan kini memegang status sebagai OKU. Lebih menyedihkan, gerai jahitan yang menjadi sumber utama keluarga terbakar dan menjadikan Nur Zaidah semakin hilang arah. Namun atas bantuan JKM, dia layak menerima bantuan allowance pekerja cacat sebanyak RM350 sebulan dan berusaha untuk mengubah kehidupan. RM2,700 tu memanglah kalau pada pandangan orang lain mungkin kecil, tapi pada pandangan akak masa tu sangat besar dan akak gunakan sepenuhnya lah. Setiap inci duit yang setiap sen duit yang dia bagi tu akak gunakan sebaik mungkin. Akak beli 2 biji bensin, walaupun bukannya baru. Akak beli second hand dan akak mulakan semula perniagaan jahitan ni dahulu. Lebih manis apabila baru-baru ini dia menerima anugerah khas OKU sempena Hari Wanita Peringkat Negeri Sembilan 2016. Menurut Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Pilah, Muhammad Effendi Matsani, 46 penerima bantuan yang mengikuti program di daerah tersebut telah menunjukkan perkembangan positif apabila berjaya menjana pendapatan sendiri. Kebanyakan klien yang kita beri geran ni ataupun program ni ada menunjukkan peningkatan dan sekiranya kita berikan mereka peluang, insya-Allah mereka boleh berusaha sendiri untuk diri mereka dan juga keluarga mereka.
Dalam pada itu, bagi memastikan penerima bantuan tidak terus bergantung kepada bantuan kerajaan, JKM menggalakkan mereka berusaha meningkatkan ekonomi keluarga. Menurut Pengarah JKM Negeri Sembilan, Muhammad Hapil, seramai 450 orang telah terpilih di negeri ini menerima geran pelancaran bagi memudahkan mereka untuk memulakan sebarang perniagaan. Kita akan galakkan ibu tunggal ini yang menerima bantuan Jabatan Kebajikan ini menyertai program Tuyap program ni. Di mana dalam Tuyap program ini kita salurkan lagi geran pelancaran. Di mana geran pelancaran ini sebanyak 2,700. Salah satu daripadanya ataupun alternatif dia ialah digerakkan 2,700 ini untuk menjadi modal ataupun sebagai orang kata apa ni modal niaga kecil-kecilan ya. Jelas beliau, walaupun diberi tempoh selama 2 tahun, namun sekiranya ada di antara mereka memperoleh pendapatan yang menjamin masa depan, mereka boleh menarik diri daripada menjadi penerima bantuan bulanan JKM pada bila-bila masa. Malah, JKM akan sentiasa menjaga kebajikan setiap penerima bantuan di samping terus mencari golongan sasar yang produktif untuk dibantu melalui program ini. Apa yang pasti, JKM bukan sahaja memberi peruntukan geran kepada usahawan mikro, malah membimbing dan memberi pendedahan pemasaran supaya mereka sentiasa positif dan dapat mengadaptasikan diri dengan persekitaran perniagaan. Bagi Salina Othman, dia kini mampu menarik nafas lega apabila kehidupannya berubah setelah melibatkan diri dalam perniagaan kuih sejuk beku hasil bimbingan JKM melalui geran pelancaran pada tahun 2011. Memanglah saya memang banyak-banyak berterima kasihlah pada Jabatan Kebajikan ni kerana beri peluang kita macam ni kan, bantu. Kebajikan banyak bantu, bagi duit geran pelancaran, lepas tu bagi kursus-kursus lagi, pergi seminar sana sini. Banyaklah membangkitkan lagi semangat kita ni kan. So takkan putus harapan. InsyaAllah. Lagi bersemangat sekarang ni, lagi banyak lagi order. Lagi banyak lagi permintaan sekarang ni, alhamdulillah lah. Dia yang dahulunya penerima bantuan bulanan JKM sebanyak RM300 sebulan bermula tahun 2011 setelah kematian suami, kini mampu berdikari apabila berjaya mengusahakan makanan sejuk beku. Bagi Salina, bantuan yang sebelum ini diperuntukkan untuknya boleh disalurkan kepada golongan lain yang lebih memerlukan. Dalam pada itu, Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Tampin, Muhammad Zamri Abulis berkata, seramai 62 individu terdiri daripada penerima bantuan telah menyertai 2 Years Exit Policy program di daerah berkenaan. Setakat ni kita dah dalam yang betul-betul berjaya menjana pendapatan ada dalam 38 orang dan yang betul-betul yang telah keluar daripada yang telah betul-betul telah menjana pendapatan yang income pendapatan ada lebih kurang dalam 7 orang peserta lah. Dan lagi kita ada lagi 14 lagi dalam pemantauan observation kita yang untuk kita proses untuk kita bantu lah, untuk kita bantu penamatan tu sebagai itu penamatan. Kita nak diorang ni yang willing sendiri setuju untuk dan memperakui bahawa diorang dah mampu, macam Puan Salina ni dia dah willing, dia mampu untuk berdikari. Majoriti usahawan bimbingan JKM terdiri daripada mereka yang berminat untuk menjana pendapatan melalui apa jua jenis perniagaan. Malah 90% daripada peserta program kini mampu menjana pendapatan sendiri. Bukan mudah untuk keluar dari kelompok kemiskinan dan menjana pendapatan sendiri sekiranya mereka tidak dibantu oleh pihak berwajib. Justru peranan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat menaik taraf kehidupan golongan ini menjadi contoh terbaik dalam usaha untuk terus menjahterakan kehidupan masyarakat. Laporan Siti Zainab Abdul Syukur untuk RTM. Paparan itu mengakhiri fokus dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Baik, Muhammad Sofian Mansur dari Negeri Sembilan, terima kasih untuk laporan tersebut. Air 5 berehat seketika, kembali selepas ini.
Diabetes boleh dicegah dengan aktif setiap hari. Tak lama, 30 minit 5 kali seminggu. Lakukanlah aktiviti yang anda suka. Makan secara sihat, makan dengan seimbang dan kurang berlemak. Kurangkan makanan dan minuman manis. Sekiranya anda berusia 30 tahun ke atas dan mempunyai ciri-ciri ini, lakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali. Cegah diabetes, aktif setiap hari, makan secara sihat. Kerajaan Negeri Perak memberi amaran keras terhadap pihak yang menyalahgunakan kuasa dalam urusan berkaitan pengagihan tanah kepada rakyat di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mendapati terdapat sindiket penerokaan haram yang menggunakan nama masyarakat kampung untuk memperoleh tanah demi mengaut keuntungan. Justru pihaknya telah meminta setiap pegawai daerah dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan semakan dan penyiasatan terhadap kawasan yang mencurigakan. Mereka yang dibagi tanggungjawab untuk menguruskan dan juga mengagihkan tanah kepada golongan berpendapatan rendah ataupun rakyat yang memerlukan tapak-tapak rumah, tetapi mereka ada di kalangan mereka, saya dapati, yang menggunakan kesempatan ini dengan memasukkan nama-nama tertentu. Jadi kepada kumpulan-kumpulan seperti ini saya tidak akan bertolak ansur, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka. Beliau menyatakannya selepas majlis penyampaian geran hak milik Mukim Lekir dan Kampung Baru Air Tawar di Setiawan. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Zamri menyampaikan geran hak milik kepada 121 penerima yang mula menduduki kawasan berkenaan. Sedikit laporan sukan, perlawanan bola sepak separuh akhir pertama antara Kedah dan PDRM pada malam ini dicemari dengan masalah mendapatkan tiket. Sebaik sahaja kaunter dibuka 9 pagi tadi, peminat dan penyokong bola sepak tempatan mula berasa-asa untuk mendapatkan tiket. Tinjauan mendapati penyokong naik angin apabila mengetahui beberapa kaunter sahaja yang dibuka sedangkan penyokong telah menanti sejak malam tadi. Mereka juga terpaksa beratur panjang dalam keadaan panas terik. Kawalan yang kurang ketat menyebabkan ada dalam kalangan mereka memanjat pagar untuk mendapatkan tiket. Rata-rata penyokong yang ditemui melahirkan perasaan kecewa dengan cara pengurusan jualan tiket yang dikendalikan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Saya tidak puas hatilah kerana dengan keadaan tiket ni sebab cara sistem buat tu tak teratur, tak ada orang yang bertugas yang untuk menyusun orang-orang yang ambil tiket ni. Sampai ada yang jatuh pingsan apa sebagainya, dan daripada pihak hadapan minta perbaiki baliklah yang mana yang tak betul bagi berbetulkan semula. Ramai sangat beratur pergi belakang tu tapi tak dapat. Ada beratur tu ada kecoh ke pokok tu? Ada. Tadi tengok ada pakcik tu yang mengamuk. Tak tahu siapa dia mengamuk tadi. Lepas tu sampai sini pun dah ramai sangat dah. Lepas tu kira kat sini pun tak dapat jugalah. Dah ramai sangat kan. Daripada sini je dekat je dekat bilion. Kecewa sangat lah tak dapat tiket. Balik ke nafsu setengah hari. Macam mana suasana ni? Ramai ke dia tunggu. Ya. Macam mana boleh tak dapat? Ha? Macam mana boleh tak dapat? Dia pun berebut, payah lah. Jenis tak beratok, jenis main potong queue, payah lah. Atau orang banyak. Kita berdiri kat belakang-belakang tu tak dapat orang ramai sangat. Lepas tu macam panas kita duduk tempat duduk. Lain pula bagi mereka yang berjaya memperolehi tiket hasil kesabaran menanti sejak malam tadi. Saya pukul 1 ni, dia pergi. Dia pergi. Saya rasa puas hati lah. Jadi rasa semangat tu untuk datang pada malam ni rasa lagi. Saya nak deposit gol yang tak berapa besar tapi 2-0. Alhamdulillah. Khabar. Baloi. So tiket ni untuk siapa sebenarnya? Untuk family atau
Adik ada, kawan ada. Semalam daripada pukul 8 malam. 8. 8. Ya. Dengan saudara datang? Ya, dengan saudara. Kenapa akak boleh nak sanggup dari pukul 8? Memang minat. Pasukan favourite. Memang ni setiap kali ada perlawanan mesti turun. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Tiket dan Pintu Masuk Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Syahrul Niza Omar berkata 4 kaunter tiket di Stadium Darul Aman dengan 9 saluran dibuka untuk jualan tiket. Ia sekaligus menafikan kenyataan peminat dan penyokong hanya beberapa kaunter sahaja dibuka. Katanya dalam tempoh yang singkat lebih 16,500 keping tiket yang dijual bernilai RM22, RM16 dan RM10 habis dijual. Biarpun terdapat sedikit kekecohan yang ditimbulkan para penyokong yang berasa-asa untuk mendapatkan tiket, namun ia berjaya ditenangkan pihak berkuasa. Dan untuk ketulusan penjualan tiket pada kali ini, kita juga dibantu oleh wakil daripada kelab-kelab penyokong yang memantau dekat setiap kaunter tiket untuk kita nak kenal pasti adakah terdapat wakil-wakil ulat-ulat apa semua ni untuk nak cuba nak mendapatkan tiket dalam kuantiti yang banyak. Kedah perlu mencari bekalan selesa apabila bakal bertemu pada saingan separuh akhir kedua pada 15 Oktober depan di Stadium Hang Jebat, Melaka. Sebelum berpisah, kita ikuti laporan Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Hafizi Mat Yassin. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ekoran daripada wujudnya sistem tekanan rendah, ribut tropika cabar yang masih lagi terbentuk di timur Filipina menyebabkan pola pergerakan angin yang merentasi rantau negara kita ketika ini masih lagi didominasi oleh angin baratan yang bertiup dengan agak sederhana kencang sekitar 20 hingga 30 km sejam. Walau bagaimanapun, untuk perairan Phuket dan bahagian atas Laut Cina Selatan, angin bertiup dengan lebih kencang dengan kelajuan angin dijangka boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Ketinggian ombak bagi kawasan terbabit juga dijangka boleh mencapai sehingga 3.5 meter. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Kondo, Layang-Layang dan Reef North. Keadaan angin kencang ini dijangka boleh berterusan sehingga ke 2 Oktober nanti. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih kepada paparan gema radar. Dapat diperhatikan, hujan telah pun mula berlaku di 1-2 tempat di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Keadaan hujan beserta ribut petir ini dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala cuaca yang lebih kering dapat diperhatikan di negeri Sabah dan di negeri Sarawak dengan masih lagi tiada aktiviti hujan yang dilaporkan setakat ini. Walau bagaimanapun, Met Malaysia menjangkakan hujan di 1-2 tempat boleh berlaku di bahagian Sandakan dan bahagian Tawau di negeri Sabah menjelang awal malam nanti. Sekian saja dari Met Malaysia. Sebelum berpisah, kita ikuti dahulu tinjauan cuaca untuk hari esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Laporan cuaca itu tadi mengakhiri N5 petang ini. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.